Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ketujuh, yang mana ayat yang ketujuh surah Al-Jumu'ah ini adalah lanjutan daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bagaimana orang Yahudi telah mendakwa bahawa mereka itu adalah merupakan manusia kekasih Allah. Kemudian Allah meminta kepada mereka supaya mereka membuktikan kalau benar dakwaan itu, mereka tunjukkanlah dengan meminta supaya mereka dimatikan oleh Allah. Adakah mereka berani untuk meminta mati? Kita baca ayat yang ketujuh, ada jawapannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Terjemahan ayat, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka merujuk kepada orang Yahudi selama-lamanya tidak akan mengharapkan kematian itu. Maknanya mereka memang tidak akan mahu untuk mati. Sebab apa? Disebabkan dosa yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan bahawa orang Yahudi itu, mereka tahu yang mereka ni banyak melakukan dosa-dosa. Sebab tu mereka tak berani nak minta mati. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang yang zalim. Orang yang zalim di sini merujuk kepada orang Yahudi yang telah banyak melakukan dosa. Apa dosa mereka? Secara ringkas, Ibnu Katsir kata apa? Dosa kekufuran, kezaliman dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Jadi untuk bongkarkan apa sebenarnya dosa yang mereka lakukan, tuan-tuan kena kembali merujuk pada nota tajuk Yahudi menurut Al-Quran. Nota itu sebenarnya kita telah senaraikan dosa-dosa pelanggaran kesalahan orang Yahudi bermula daripada zaman nenek moyang mereka, Bani Israel, sehinggalah ke hari ini. Jadi di antara dosa mereka itu, saya letakkan terlebih dahulu pagi ini, sebenarnya orang Yahudi ni, kalau dalam ayat lain, mereka memang ada sifat tamak kepada dunia. Maklumat ini diberitahu oleh Allah. Kalau dalam nota, dia duduk pada ciri yang ke-15. Okay. Rujukan dia surah Al-Baqarah ayat 96, muka surat nombor 15. Allah memberitahu kepada kita, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka, iaitu orang Yahudi. Mereka ini apa? Adalah manusia yang tamak kepada kehidupan duniawi melebihi ketamakan orang musyrikin. Orang Yahudi ni sebenarnya mereka memang terlalu fokus tentang dunianya. Lepas tu Allah bagi tahu apa ketamakan mereka. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Setiap orang daripada mereka,
Orang musyrikin ni mengharapkan agar dia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur yang demikian panjang itu tidak akan dapat melepaskan mereka daripada azab. Okey, ayat ni kena faham. Allah bagi tahu mula-mula, berbanding ketamakan orang musyrikin dengan orang Yahudi ini, siapa lebih tamak terhadap dunia? Orang Yahudi. Kalau orang musyrikin ini, mereka bercita-cita kalaulah boleh hidup 1000 tahun, mereka nak hidup. Jadi orang Yahudi nak hidup berapa ribu tahun? Lebih lagi daripada orang musyrikin. Okay, Allah melihat apa yang mereka lakukan. Okey. Kemudian secara spesifik, apa dosa yang mereka telah lakukan? Yang ini saya ambil pada ciri yang keempat, iaitu mereka mengubah kitab Taurat. Kita pernah bincang pada minggu lepas, tapi saya nukilkan ayat yang lain dalam suratul Baqarah ayat 75 muka surat nombor 11. Allah ada menyebutkan maklumat ini. Kita pergi terus kepada terjemahan dia, sebab ayat tu tuan boleh dapat di nota yang dan nota ada. Kita tengok terjemahan ayat. Allah mengatakan, maka bolehkah kamu wahai orang beriman menaruh harapan bahawa orang Yahudi akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Maknanya Allah bagi tahu kepada orang Islam, jangan harapkan sangat orang Yahudi ni nak beriman. Sebab apa? Padahal telah ada satu puak daripada mereka dulu yang mendengar kalam Allah, kemudian mereka ubah setelah mereka faham kalam Allah tu, sedangkan mereka mengetahui. Faham tak? Maknanya Tuhan kata, nenek moyang mereka ni dulu, mereka dengar kitab Taurat dibacakan dan mereka faham apa yang Allah maksudkan, dan mereka tahu maklumat dalam tu, tapi mereka ubah. Itu kena baca perincian lah. Maksud ubah dekat situ kita telah sebut, mereka menafsirkan dengan penafsiran yang salah. Siapa di antara yang menafsirkan yang salah tu? Adalah di kalangan para ulama Yahudi. Apa yang mereka tahu dan faham dalam kitab Taurat tu? Kata Al-Imam Ibn Kathir, mereka tahu tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Taurat. Dan apa maksud mereka mengetahui juga? Mereka tahu bahawa hakiki kehidupan mereka tu tak selari dengan kitab Taurat, tapi mereka tetap ubah. Cakap orang Yahudi ni. Kemudian dosa mereka yang lain, yang ni saya ambil ciri nombor 5, iaitu talam dua muka. Orang Yahudi ni dia ada sifat orang munafik juga. Orang munafik juga ambil perangai macam orang Yahudi juga. Okey, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 76, ayat yang selepas ayat tadi tu, muka surat yang sama. Orang Yahudi ni dia pandai juga. Allah kata apa? Dan apabila mereka orang Yahudi bertemu dengan orang beriman, mereka kata apa? Kami telah beriman. Seolah-olah orang Yahudi nak kata, kami pun percaya macam korang percaya juga. Okey. Apabila mereka berkumpul sesama Yahudi, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu? Maksudnya orang Yahudi kata apa? Dia pesan dekat sama-sama Yahudi, korang jangan ceritakan maklumat sebenar dalam kitab Taurat tu tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata orang Yahudi, kalau korang jujur sangat, kalau korang lurus sangat, nanti orang Islam dapat kalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Boleh faham tak maksudnya? Maknanya orang Yahudi dipesan dah, kita kena sorok cerita sebenar Muhammad ni sebenarnya siapa. Jangan ceritakan, dia berkata. Okey, jelas maklumat ni. Okey, jahat mereka ni. Masa jumpa orang Islam, kata, oh kami pun percaya dekat kau, beriman Muhammad tu Rasul akhir zaman, dia adalah pesuruh Allah. Tapi belakang mereka berbohong. Okey.
Ciri yang berikutnya, ni saya ambil ciri nombor 19, dosa mereka yang lain, mereka mengutuk, mempermainkan Nabi dengan perkataan. Mereka ni kalau ucap sesuatu, di sebalik ucapan tu ada makna lain. Contoh, Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 104. Allah mengatakan, Allah pesan kepada orang beriman, apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. Allah pesan kepada orang beriman, wahai orang yang beriman, jangan kamu menggunakan kalimah ra'ina ketika kamu berbual dengan Nabi, tetapi kamu kena tukar kepada perkataan unzurna. Kenapa macam tu? Sebab orang Yahudi ni, dia sebenarnya ra'ina ni mula-mula orang Yahudi selalu guna. Okey, kata Ibn Katsir, orang Yahudi ni jika mereka nak Nabi bagi perhatian, mereka akan kata, dengarlah kami nak cakap ni, bagilah peluang kami cakap. Jadi dia akan guna perkataan ra'ina, seolah-olah ra'ina ni macam unzurna. Tapi ketika mereka guna perkataan ra'ina, yang mereka masukkan apa? Wahai orang yang sangat bodoh. Dia pandai, dia guna kalimah nampak macam baik, tapi di sebalik tu maksudnya adalah ru'una, sangat bodoh. Jadi Allah Ta'ala kata, orang Islam dia tak tahu apa tu ra'ina, mereka ikut sama juga. Macam dia berkata, ya Rasulullah, bagilah kami peluang nak cakap, kami nak bertanya. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, jangan guna ra'ina, tukar unzurna. Seolah-olah macam ni lah. Contohnya orang Yahudi ni, kalau dia ucap Assalamualaikum tak? Yahudi disebut Assalamualaikum, tapi sebenarnya mereka maksudkan Assalamualaikum tu adalah Assalamualaikum, semoga kematian menimpa kamu. Apa nak jawab kalau orang Yahudi jawab Assalamualaikum? Ataupun ada apek tu jawab Assalamualaikum, Pak Haji nak jawab apa? Nabi ajar kepada kita jawab, mula-mula dulu Aisyah dia jawab Assalamualaikum, semoga kematian kepada kamu. Nabi tak bagi. Nabi kata jangan jawab macam tu. Nabi kata jawab je Waalaikum, ke atas kamu juga. Cukup sekadar tu. Sebab kita tak tahu mereka nak doakan keselamatan ke, mereka nak doa sebaliknya. Jadi kita cuma jawab Waalaikum. Awak pun sama juga. Kalau dia jawab untuk kebaikan, dia pun dapat kebaikan. Tapi kalau dia masuk keburukan, dia pun dapat keburukan. Itu contoh untuk memahamkan perkataan ra'ina membawa maksud yang lain. Contoh dosa yang lain, ini saya ambil ciri nombor 9. Ada yang tolak para rasul dan ada yang membunuh para rasul. Ini kita boleh jumpa dekat suratul Baqarah ayat nombor 87. Allah menyebutkan tentang nenek moyang orang Yahudi ni juga. Allah kata, maka patutkah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa satu kebenaran yang tak selari dengan hawa nafsu kamu, kamu tolak. Sebab dia tak kena dengan hawa nafsu mereka, tak kena dengan selera mereka, sehingga sebahagian daripada kamu mendustakan rasul itu. Dia tak bunuh, tapi dia tolak rasul tu. Dan Allah kata sebahagian daripada kamu taqtulun, membunuh sebahagian yang lain. Cuma setakat ni kita tak ada satu dalil yang jelas Nabi apa mereka pernah bunuh. Ada yang kata Zakaria dan Yahya, tapi tak ada maklumat yang jelas menyebutkan mereka pernah bunuh Nabi apa. Nabi mereka lah, Nabi Bani Israel. Wallahu ta'alam. Tapi fakta tak ditolak, sebahagian orang Yahudi nenek moyang mereka dulu bunuh para Nabi. Kita tengok dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Ayat ni pun sama juga. Allah dia menyebut tentang kenyataan mereka bunuh para Nabi. Kena ambil dekat hujung sekali tu. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad,
Ingat tuan-tuan ya, surah Al-Baqarah turun kat Madinah. Jadi orang Yahudi Madinah ni, cara nak dakwah mereka, sebab mereka anggap mereka ni mulia tau. Mereka mempelekehkan orang Arab yang tak ada kitab. Kami ahlul kitab, dia kata. Sebab mereka bangga mereka ni ada ramai rasul. Jadi ketika Allah nak sampaikan dakwah kepada mereka, Nabi gunakan kaedah apa? Apa kau ingat korang ni bagus sangat? Contohlah ayat dia mudah. Korang nak tahu tak? Seolah Nabi kata, aku tahu semua cerita daripada nenek moyang kamu. Perangai itu sama pada kamu. Antaranya apa? Jika demikian, kata Nabi, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah? Orang Yahudi Madinah, dia tak bunuh Nabi sebab mereka dah tak ada Nabi. Nabi mereka sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah bawa dialog macam tu? Nak menyebutkan perangai nenek moyang mereka. Kenapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu kalau kamu benar-benar orang beriman? Terkejutlah orang Yahudi macam Nabi tahu. Kalaulah mereka boleh bunuh para Nabi, apalah sangat nilai nyawa orang yang bukan para Nabi, terutama kalau dia bukan orang Yahudi. Sebab tu kita tak pelik kalau orang yang belajar Quran dia tahu dah ni lah panggil orang Yahudi. Sekadar nyawa orang Palestin tu apalah sangat berbanding dengan kalau Nabi pun mereka boleh bunuh. Lepas tu antara dosa lain, orang Yahudi ni bukan kutuk Nabi ya, dia kutuk Allah Ta'ala. Kau dia kutuk. Dia kata apa? Allah ni fakir. Tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 181, Allah mengatakan, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang kata kepada Allah bahawa Allah itu miskin dan kami ni kaya. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni, kita tahu kan dalam Quran memang Allah ada suruh apa? Buatlah pinjaman untuk Tuhan, betul tak? Sebenarnya Allah Ta'ala guna ungkapan tu untuk memberi motivasi kepada orang beriman supaya apa? Buatlah kebajikan tolong orang lain. Mereka tuduh Allah tu miskin, kami kaya. Allah Ta'ala punya murka dekat mereka. Allah Ta'ala kata apa? Kami tulis perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Dan sampai satu ketika kami akan katakan kepada orang Yahudi, rasakanlah kamu azab yang akan membakar kamu. Lepas tu dosa yang mereka yang lain, mereka katakan Allah ni bakhil pula. Mereka kata Allah ni kedekut. Allah ada sebut maklumat tu dalam suratul Maidah ayat nombor 64. Mereka kata apa? Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi itu berkata tangan Allah itu terbelenggu. Mereka gunakan simbolik lah. Sebab biasanya macam kita kan guna istilah tangan ni apa? Ringan tangan. Apa? Lah. Kan? Jadi mereka nak kata Allah ni sebenarnya bakhil. Tapi Allah kata apa? Tangan mereka lah yang terbelenggu. Lepas tu dosa mereka yang lain. Kalau mereka boleh kutuk Allah, boleh bunuh para Nabi, sebab tu mereka tak sanggup nak minta mati ayat nombor 7 yang kita baca tadi tu. Dan dosa mereka yang lain ni, saya ambil ciri nombor 50. Manusia yang suka melancarkan peperangan. Dan ciri yang berikutnya, manusia yang suka melakukan kerosakan. Sebab tu di sebalik perang-perang yang ada dekat dunia ni, Arab Spring ke apa ke, sebenarnya di sebalik itu adanya peranan Yahudi. Allah sebut maklumat, dua-dua maklumat ni dalam suratul Maidah ayat nombor 64. Ayat yang tadi tu, tapi kita kena ambil yang hujung sekali tu yang Allah sebut dekat sini. Yang dekat sini. Yang dekat ayat dia, yang di sini, ambil yang hujung tu. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Orang Yahudi ni Allah Ta'ala kata apa? Allah mengatakan, tengok dekat sini, setiap kali mereka menyalakan api peperangan,
Allah akan hantar orang yang padam dia. Maknanya orang Yahudi, cuba perkataan, tengok perkataan aukullama, maknanya sentiasa mereka akan cuba membangkitkan peperangan. Lepas tu kita akan tahu dalam hadis Nabi, perang ni kiamat sekian. Sebenarnya mereka lah setiap kali dia akan ada je, dia akan buat isu untuk berperang. Tapi Allah akan hantar kumpulan orang yang akan cuba gagalkan mereka. Lepas tu Tuhan kata apa? Mereka pula terus menerus melakukan kerosakan di muka bumi ini. Allah bagi tahu dah perangai orang Yahudi ni. Apa kerosakan tu? Menganiaya orang, tindas orang, tipu dalam bab jual beli, macam-macam mereka buat. Okey, tak percaya pada kata-kata Allah dalam Quran kah? Yang kita baca dalam surat khabar, baca dalam berita-berita dunia ni, kadang-kadang itu hanya ada yang benar-benar lah. Tidak ada yang paling benar melainkan Allah yang menyebut tentang mereka. Dan dalam surah Al-Isra ayat nombor 4, mereka telah melakukan dua kerosakan. Ayat ni dekat surah Al-Isra, Allah mengatakan, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam Alkitab itu, sesungguhnya kamu pasti melakukan kerosakan di bumi ini sebanyak 2 kali. Allah bagi tahu dah siap-siap dalam kitab Taurat ni, bagi tahu bahawa kamu ni bangsa yang akan melakukan 2 kerosakan, dan sesungguhnya kamu pasti akan bersifat sombong lagi melampau-lampau, kata Allah Azza wa Jalla. Cuma 2 tu bila? Panjang bahasan para ulama, jadi saya boleh ringkaskan pagi ni. 1, ia telah berlaku di zaman terdahulu sampailah ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu kan dalam sejarah waktu Nabi dekat Madinah, mereka cuba nak bunuh Nabi beberapa kali. Akhirnya Nabi pernah kena last kali yang dia termakan racun diletakkan pada daging. Tapi Allah sempat bagi tahu. Tengok jahatnya mereka ni, orang yang Yahudi. Lepas tu Allah hantar satu kumpulan lawan mereka, kalah. Lepas tu mereka buat kerosakan yang kedua. Jadi tuan-tuan nak tahu kerosakan kedua tu apa? Dalam nota pasal Yahudi saya ada nyatakan, salah satu pentafsiran para ulama mengatakan kerosakan kedua tu yang sekarang ni. Yang sekarang ni. Dan Allah bagi tahu nanti akan ada kumpulan yang akan halau mereka. Siapakah mereka itu? Kena tengok pada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Isra. Allah bagi tahu dah ciri dia tu. Dia akan lawan orang Yahudi. Dan dalam surah Al-Isra Allah bagi tahu kenapa mereka boleh buat kerosakan kedua. Jawapannya adalah surah Al-Isra. Surah Al-Isra, Nabi pergi ke mana? Baitul Maqdis kan? Ayat yang pertama itu adalah signal kepada bagaimana nak bebaskan Palestin. Jawapan itu adalah surah Al-Isra. Okey, cukup dengan kadar itu. Tuan-tuan boleh baca lagi nota yang telah pun diberikan. InsyaAllah nanti kita akan sambung sedikit lagi esok ayat yang kita baca pagi ni. Kita tunjukkan lagi beberapa dosa mereka. Lepas tu kita akan bincang pengajaran ayat. Lepas tu kita terus kepada ayat satu lagi. Dan nota surah Al-Jumaat esok saya boleh bawa bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma ada kos lah nak buat. Sebab kos yang lepas pun saya tak dapat lagi, ada beberapa jumlah lah. Tadi tak apa, tuan-tuan bawa lah siap-siap duit RM15 ke. Saya akan bawa nota surah Jumaat besok insyaAllah. InsyaAllah. Moga Allah permudahkan. Semoga pengisian pendek kita 20 minit ini kita dapat belajar dengan baik, dapat belajar dengan berstruktur, walaupun santai-santai. Mudah-mudahan ni moga-moga dapat manfaat yang banyak untuk faham Al-Quranul Karim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.